Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga merupakan institusi primer yang amat penting kepada individu maupun masyarakat. Hubungan keluarga bukan berdasarkan hubungan darah semata-mata. Terdapat hubungan-hubungan lain seperti perkahwinan antara suami isteri yang sudah memiliki anak. Anak tersebut disebut sebagai anak tiri. Maksud anak tiri, menurut Kamus Dewan edisi keempat, anak tiri ialah anak kepada suami atau isteri hasil daripada perkahwinannya yang terdahulu dan bukan daripada darah daging sendiri. Selain itu, menurut Nur Mujib pula, anak tiri ialah anak yang diperoleh dari suami atau isteri yang bukan anak kandungnya dan bukan hasil perkahwinan dengan isteri atau suami yang sekarang. Ahmad Muntohar pula menyatakan bahawa anak tiri ialah anak bawaan isteri yang lahir di luar perkahwinan sah. Adakah benar anak tiri sering dilayan buruk dan tidak adil? Berikut merupakan contoh isu semasa yang melibatkan layanan keluarga terhadap anak tiri. Rumusnya, ibu bapa perlu bijak memilih pasangan baru supaya tidak berlaku isu negatif berkaitan layanan keluarga terhadap anak tiri. Seterusnya, kita masuk kepada sorotan kajian. Yang pertama, karya Mikuki and Yat dan Hesdorf 2020 yang mengkaji tentang perspektif anak tiri dewasa mengenai kehidupan keluarga tiri mereka di Amerika Syarikat. Keputusan mendedahkan bahawa anak tiri dewasa mengalami cabaran dan peluang dalam institusi keluarga mereka di mana cabaran tersebut merangkumi rasa terperangkap, cabaran untuk mengambil hati dan berlaku adil terhadap keluarga masing-masing, manakala dari segi peluang pula, ianya merangkumi impak positif antara hubungan ibu bapa tiri dengan saudara tiri mereka. Kedua, kajian daripada Van Houts 2022 tentang pendakwaan ibu bapa tiri terhadap anak tiri dewasa mereka. Hasil kajian menunjukkan bahawa rata-rata ibu bapa tiri mendakwa mereka memiliki rasa tanggungjawab tertentu kepada anak tiri mereka, termasuk dari segi sokongan emosi, sokongan secara praktikal, kewangan dan sebagainya. Seterusnya, teori yang berkait rapat dengan anak tiri. Teori keterikatan dewasa atau Adult Attachment Theory yang dibangunkan oleh John Bowlby 1907 hingga 1990 yang menjelaskan tentang suatu ikatan emosional seorang anak melalui interaksinya dengan orang-orang bermakna dalam hidupnya, kebiasaannya ibu bapanya. Teori ini dibahagikan kepada dua dasar, iaitu keterikatan selamat atau secure attachment dan keterikatan tidak selamat atau unsecure attachment. Keterikatan tidak selamat terbahagi kepada dua gaya, iaitu keterikatan mengelak atau avoidance attachment dan keterikatan cemas atau ambivalent attachment. Dasar keterikatan selamat merupakan model yang positif, penuh dorongan, dipercayai, responsif dan penuh dengan kasih sayang. Keterikatan tidak selamat, iaitu gaya keterikatan mengelak, ialah ahli keluarga yang mempunyai karakteristik yang mudah curiga, menganggap orang lain kurang berpendirian, tidak percaya, tidak nyaman dan memiliki rasa takut untuk ditinggalkan dalam diri. Gaya keterikatan cemas pula mempunyai karakteristik kurang pengertian, kurang keyakinan diri, merasa kurang berharga, merasa tidak disayangi dan kurang bersedia untuk membantu orang lain. Rumusnya, mereka yang hidup dengan keterikatan selamat dalam keluarga akan mengembangkan diri dan pemikiran dari sudut yang positif, manakala mereka dengan dasar keterikatan tidak selamat akan berkembang dari sudut yang negatif terhadap diri dan orang sekeliling termasuk keluarga. Beralih kepada kaedah kajian, pengkaji telah memilih tajuk layanan keluarga terhadap anak tiri. Dalam kajian soal selidik ini, pengkaji mengkhususkan objektif-objektif seperti berikut. Pertama, menganalisis pandangan orang awam terhadap layanan anak tiri dalam keluarga. Kedua, mendapatkan respon anak tiri terhadap cara dan bentuk layanan daripada keluarga tiri mereka. Seterusnya, mengkaji pandangan orang awam dan anak tiri terhadap langkah untuk menangani isu layanan ketidaksamarataan anak tiri di dalam keluarga. Kaedah dalam kajian ini terbahagi kepada dua, iaitu kaedah soal selidik dan kaedah temu bual. Dalam kajian ini, seramai 50 orang responden soal selidik dan 4 orang informan temu bual telah dijadikan sebagai sampel untuk mengumpul data yang diperlukan oleh pengkaji. Kaedah pertama ialah kaedah soal selidik. Borang soal selidik ini terdiri daripada 3 bahagian, iaitu bahagian A, B dan C. Responden diminta untuk membaca soalan terlebih dahulu dengan teliti sebelum menjawab soalan. Kesemua maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan untuk kajian ini sahaja. Bahagian A dalam kajian ini mengkhususkan kepada demografi responden dengan mengumpul data responden seperti umur, jantina, status dan pekerjaan. Bahagian B pula, bahagian di mana pengkaji mengambil informasi berkaitan pengetahuan mengenai layanan anak tiri dalam keluarga. Seterusnya, bahagian C ini lebih kepada tindakan atau cara menjaga dan memperbaiki hubungan antara keluarga tiri. Kajian ini dilakukan secara dalam talian dengan mengisi borang maya yang membolehkan kita mendapatkan maklumat-maklumat tertentu yang dikumpulkan daripada responden yang telah kita tetapkan untuk mendapatkan respon dari orang awam berkenaan tajuk layanan keluarga terhadap anak tiri.
Selain daripada itu, temu bual juga turut dilakukan dan 4 informan yang dipilih adalah terdiri daripada kalangan anak-anak tiri dalam keluarga mereka. Dalam temu bual ini disertakan oleh set borang soal cerdik untuk responden yang telah dipilih bagi memudahkan pengkaji untuk menganalisis hasil dapatan kajian yang dikumpul. Untuk pembahasan dan bagi pendapatan kajian berdasarkan soal cerdik, berikut merupakan bahagian A demografi responden yang berjumlah seramai 50 orang. Seterusnya, merupakan bahagian B iaitu pengetahuan mengenai layanan anak tiri dalam keluarga berdasarkan kefahaman para responden. Selain itu, dilaporkan juga dapatan dari kajian soal cerdik bagi bahagian yang terakhir iaitu bahagian C berkait dengan menjaga dan memperbaiki hubungan antara anak tiri. Kemudian, kita pergi kepada dapatan kajian menerusi temu bual yang mana pada bahagian A demografi responden terdapat 4 orang informan yang berjaya di temu bual. Selain itu, bahagian B berikut merupakan data umum temu bual yang berjaya direkodkan oleh pengkaji dalam pengetahuan mengenai layanan anak tiri dalam keluarga. Di samping itu juga, dapatan kajian temu bual bersama para informan juga direkodkan mengenai bahagian C iaitu pandangan informan dalam menjaga dan memperbaiki hubungan anak tiri. Baiklah, sekarang kita masuk kepada bahagian perbincangan dapatan kajian. Dari segi kaedah soal selidik dan temu bual bagi bahagian A, berikut merupakan data bagi demografi responden dan informan yang dianalisis dari segi jantina, umur, status dan sektor kerjaya. Di mana, jika kita ambil contoh dari segi jantina bagi kaedah soal selidik, seramai 34 daripada 50 orang dari kalangan perempuan iaitu bersamaan dengan 68% telah menjadi sebahagian besar daripada responden yang menjawab. Manakala, hanya sebanyak 32% bersamaan dengan 16 orang dari kalangan lelaki sahaja yang menjadi responden bagi kaedah soal selidik pengkaji. Baiklah, sekarang kita masuk kepada perbincangan dapatan kajian di bahagian B. Analisis ini adalah berkaitan dengan layanan anak tiri dalam keluarga dan sebanyak 6 soalan telah disediakan oleh pengkaji. Soalan 1 hingga 3 merupakan soalan yang mengandungi pilihan jawapan ya atau tidak, manakala soalan 4 hingga 6 pula mengandungi pilihan jawapan yang berbentuk ayat mengikut keperluan soalan. Kita ambil contoh untuk data yang telah diproses dalam soalan 1. Dari segi soal selidik, seramai 26 orang bersamaan dengan 52% menjawab tidak bagi soalan tersebut, manakala 48% iaitu seramai 24 orang lagi dari responden adalah orang awam yang memilih jawapan ya bagi soalan tersebut. Dari segi kaedah temu bual pula, untuk soalan yang sama, seramai 3 orang bersamaan dengan 75% memilih jawapan tidak, manakala hanya seorang daripada mereka memilih jawapan ya, di mana merujuk kepada hujah informan 1 bagi soalan 1 ini, anak tiri kebiasaannya akan diberikan layanan yang sama rata oleh keluarga tiri mereka, walaupun ada kalanya anak tiri akan dilayan berat sebelah, terutamanya perkara yang melibatkan pemberian wang ringgit antara anak kandung dengan anak tiri. Begitulah alur pemprosesan data yang telah dikumpul oleh pengkaji bagi soalan 2 sehingga 6. Untuk bahagian terakhir bagi kajian ini iaitu bahagian C, analisis yang dijalankan adalah berkaitan dengan cara untuk menjaga dan memperbaiki hubungan antara keluarga tiri. Sebanyak 3 soalan telah disediakan oleh pengkaji iaitu soalan 7 hingga soalan 9 yang mengandungi pilihan jawapan berbentuk ayat mengikut keperluan soalan. Merujuk kepada contoh soalan 8, dapat kita lihat bahawa jawapan bersikap positif terhadap apa jua peranan dan tanggungjawab yang diamanahkan telah menjadi jalan penyelesaian yang terbaik dipilih oleh responden sebagai cara untuk mewujudkan kecemerlangan diri dan keluarga, iaitu dalam julat 48% atau 24 orang. Dari segi temu bual pula, seramai 3 orang informan iaitu informan 1, 2 dan 4 memilih jawapan bersikap positif terhadap apa jua peranan dan tanggungjawab yang diamanahkan, diikuti dengan jawapan memahami dan menerima pasangan serta keluarga seadanya yang juga dipilih oleh informan 4 dan jawapan memberi perhatian dan kerjasama kepada keluarga pasangan yang dipilih oleh informan 3 sebagai jalan penyelesaian terbaik untuk mewujudkan kecemerlangan dalam diri mereka. Menurut informan 4, kita hanya boleh hidup dalam keadaan bahagia apabila kita mengenali diri sendiri dan orang di sekeliling kita dengan baik. Tambah informan 4 lagi, mentaliti negatif masyarakat atau diri sendiri terhadap keberadaan keluarga tiri tersebut perlu dibuang dan perlu berfikiran bahawa tidak semua manusia yang mempunyai keluarga tiri itu tidak boleh hidup dengan bahagia, manakala bersikap positif dari segi tanggungjawab pula, keluarga tiri terutamanya ibu bapa perlu sedia maklum kepada peranan yang perlu mereka jalankan bagi menjadikan keluarga mereka sebagai keluarga yang bahagia. Begitu juga bagi soalan-soalan lain yang tidak dibahaskan, kaedah pemprosesan data yang digunakan oleh pengkaji adalah sama, iaitu diproses dari sudut jumlah orang dan peratus serta hujah dari informan temu bual serta beberapa rujukan bantuan yang lain iaitu dari internet. Secara tuntasnya, kajian ini berfokuskan kepada orang awam dan anak tiri dengan menganalisis bagaimana pandangan dan pengetahuan mereka berkenaan dengan layanan keluarga terhadap anak tiri di dalam sesebuah institusi kekeluargaan untuk memperoleh data dan hasil kajian
bahagian yang lebih tepat. Korelasi antara pengetahuan umum tentang layanan keluarga terhadap anak tiri mereka dan kaedah untuk menjaga hubungan antara kedua-dua belah pihak iaitu ibu atau bapa dan anak tiri mereka adalah sangat bertepatan dengan 3 objektif utama di dalam kajian ini, iaitu untuk menganalisis pandangan orang awam terhadap pelayanan anak tiri dalam keluarga, mendapatkan reaksi anak tiri itu sendiri terhadap cara dan bentuk layanan daripada keluarga tiri mereka, dan menangani isu layanan ketidaksamarataan anak tiri di dalam keluarga. Hasil kajian ini mendapati bahawa wujudnya hubungan yang signifikan antara bentuk layanan yang diberikan keluarga terhadap anak tiri dan kaedah untuk menjaga hubungan sejahtera antara anak tiri dan ibu atau bapa tiri mereka, di mana ia memberi impak yang positif terhadap keamanan dalam sesebuah institusi keluarga. Akhir sekali, pengkaji berharap agar kajian sedemikian dapat dijalankan secara berterusan kepada masyarakat lain di luar sana bagi menaikkan lagi kualiti layanan keluarga terhadap anak tiri mereka, di samping meningkatkan lagi kadar keharmonian dalam institusi kekeluargaan.